Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam siri Jom Sembang Kerja Pilot. Dan pada siri ini saya nak cerita, saya nak berkongsi bagaimana kami pilot dan anak-anak kapal yang lain mengambil wuduk ketika di dalam kapal terbang. Dan untuk ambil wuduk ini contoh alat-alat yang insya-Allah nanti saya akan terangkan. Sebelum itu ada dua perkara yang saya nak tekankan terlebih dahulu. Pertama, solat hukumnya wajib meskipun anda sedang bermusafir. Saya rasa semua tahu ni. Okay. Tetapi sayang sekali kita mungkin, saya sendiri dulunya diajar adanya satu solat yang namanya solat hormati waktu. Okay, jadi solat hormati waktu saja, lebih kurang ni solat. Bila dah sampai destinasi, baru qada, dan itulah solat yang sebetulnya. Ataupun flight balik, dah sampai rumah, qada, itulah flight yang sebetulnya. Jadi, dalam penerbangan saya lihat agak ramai penumpang yang Muslim tidak melaksanakan solat. Bukan kerana mereka ni tidak solat, bukan kerana mereka ini malas ke apa ke, tetapi mereka telah disalah ajar tentang adanya satu ibadah bernama solat hormati waktu. Tuan-tuan dan puan-puan ketahuilah, tidak ada solat hormati waktu di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendaklah solat ketika musafir, dan moga-moga video ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan mengambil wuduk dengan cara yang mudah ketika dalam pesawat, agar dengan itu dapat melaksanakan solat ketika dalam penerbangan. Solat dalam penerbangan insya-Allah saya akan jelaskan dalam video lain. Video ini kita fokus tentang cara berwuduk sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah ada penumpang yang melaksanakan solat dalam kapal terbang dan mengambil wuduk. Akan tetapi walau bagaimanapun sayang sekali, mereka mengambil wuduk sebagaimana mereka ambil wuduk di rumah. Okey, dengan menggunakan air yang sangat banyak sehingga meninggalkan tandas itu dalam suasana yang becak. Tandas dalam kapal terbang, semua jenis kapal terbang, baik Airbus maupun Boeing, ianya apa yang disebut sebagai dry toilet, toilet kering. Kalau tengok lantai tandas tu, dia tak ada lubang untuk air masuk. Kalau sinki ada air lubang masuk. Mangkuk tandas boleh masuk, tapi lantai tu tak ada. Maknanya bila ambil wuduk banyak-banyak semua, air tu jadi becak di situ. Bila dia keluar, penumpang lain nak masuk, buka pintu je, alamak, terus tak jadi masuk. Sebab begitu becak dan begitu kotor. Dan ini bukan ciri orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebuah hadis yang masyhur dalam Sahih Muslim. Okey, kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila ambil wuduk, hendaklah ambil wuduk dengan satu cara yang dapat menjaga kebersihan tandas. Dan ini yang saya nak kongsikan, ya. Bagaimana kita dapat ambil wuduk dengan cara yang mudah, dan kemudian dia pada waktu yang sama dapat menjaga kebersihan tandas, supaya ianya ada hanya sikit-sikit kesan air yang boleh kita ambil paper towel. Okey, tuala kertas dalam tandas itu untuk mengelapnya dan membersihkannya setelah habis ambil wuduk. Okey. Pertama sekali saya nak kongsi, itu dua perkara saya nak tekankan. Baik, sekarang kita masuk tentang cara wuduk di dalam kapal terbang. Sebelum tu saya nak kongsi sebuah hadis dulu daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa beliau hendak menunjukkan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk. Hadis ni saya compile, saya ringkaskan daripada Sahih Bukhari, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, ya. Baginda meminta sebuah bekas. Ini yang contoh tadi, dia bekas, dan baginda mencedok air pada bekas ini saja. Mencedok air, dan bagi setiap anggota wuduk hanya sekali basuhan. Artinya ambil sekali guna untuk basuh tangan, ambil sekali kumuh-kumuh, dan air yang sama tu, baki air yang sama itu hirup air ke dalam hidung, kemudian keluarkan dan keluarkan. Air yang sama tuang di tangan, kemudiannya membasuh muka. Air yang sama kemudiannya satu cedok saja tangan, basuh daripada depan sampai ke siku. Satu lagi cedokkan tangan kiri pula daripada depan sampai ke siku. Okey. Maknanya diratakan, dibasuhkan seluruh bahagian tangan tu lah. Okay, yang tadi yang tangan kanan tu pun sama. Tapi yang penting satu cedokan sahaja. Kemudian satu cedokan juga lagi di kepala, sambung ke telinga, ibu jari telinga,
Maaf, jari terunjuk telinga, ibu jari belakang telinga. Okey. Kemudian satu lagi cedokan renjis di kaki, basuh kaki kanan, satu lagi cedokan renjis di kaki kiri dan basuh kaki kiri. Alright. Dan dah habis tu beliau berkata, demikianlah demikianlah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Hakaza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau ada sahih Bukhari, lihat hadis nombor 140. Di akhir itu berkata, demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Kenapa saya nak highlightkan hadis ini? 3 sebab. Pertama, kalau kita baca semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cara baginda berwuduk, para sahabat sendiri akan terangkan bahawa baginda ada cara yang ringan untuk berwuduk dan cara yang sempurna dalam berwuduk. Kedua-duanya wuduk ini adalah sah dan kedua-duanya baginda guna untuk solat. Dalam Sahih Bukhari ni pun ada hadis-hadis tu, ada yang ringan, ada yang sempurna. Yang tadi yang Abdullah Ibnu Abbas tunjuk, yang saya ceritakan itu berwuduk secara ringan dan ia tetap sah, boleh digunakan untuk solat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dulu zaman sekolah diajar wuduk mesti 3 kali. Mesti 3 kali. Bukan mesti, wajib. Tapi bila baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya ada sekali-sekali, ada 2 kali, ada 3 kali basuhan. Tiga-tiganya dalam Sahih Al-Bukhari pun ada menunjukkan di sini ada pilihan, ya. Kalau terpaksa wuduk secara ringan, sekali-sekali pun boleh. Kalau ada peluang wuduk secara sempurna di rumah apa semua tu, boleh basuh dengan 3 kali basuhan. Itu yang pertama. Maaf, itu yang kedua, ya. Yang ketiga, zaman sekolah saya juga diajar bahawa ada satu jenis air yang namanya air mustakmal. Jadi bila air tu maknanya dah pakai, tak boleh pakai balik lah. Tapi kalau kita tengok cara wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam hadis yang saya baru baca ni ataupun dalam hadis-hadis yang lain, macam tak ada pun air mustakmal ni. Cari-cari dalil air mustakmal, saya tak jumpa. Mungkin saya tak jumpa. Tuan-tuan dan puan-puan ada jumpa ke dalil air mustakmal? Okey, yang itu kita letak ke tepi. Tapi yang pentingnya, kalau ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada air mustakmal. Contohnya satu cedokan tadi, basuh seluruh tangan dari depan sampai siku kan, keliling apa semua. Satu cedokan, ke siku keliling apa semua. Satu cedokan, share 2 tangan, dari belakang dan ke sini. Kan menunjukkan tidak adanya air mustakmal. Yang ini penting sebab kerana nak basuh 3 kali tu, kerana nak menjaga daripada air mustakmal, itu yang jadi habis becak tandas tu, banyak air yang digunakan, ya, sebab nak menjaga perkara tu, 3 kali wuduk dan air mustakmal. Padahal boleh berwuduk sekali-sekali dan tidak ada air mustakmal, ya, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab berwuduk. Okey, setakat ni, alright. Sekarang kita masuk ke dalam bab berwuduk di dalam tandas kapal terbang. Okey. Pertama, boleh, harus hukumnya, mubah hukumnya untuk berwuduk di dalam tandas. Ini sebagai penjelasan kepada sebahagian pandangan yang kata makruh ataupun tidak boleh. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mandi hadas, baginda melakukannya dalam tandas, dalam bilik air di rumahnya. Dan mandi hadas tu, sebagaimana kita tahu, ambil wuduk terlebih dahulu, kemudian membasuh seluruh anggota badan. Ambil wuduk terlebih dahulu. Jadi boleh hukumnya mengambil wuduk di dalam tandas. Yang salah tu ambil air daripada mangkuk tandas. Itu tu yang tak boleh. Itu yang pertama. Yang keduanya, sebelum masuk mana-mana tandas, baik tandas di rumah, tandas di pejabat, tandas di shopping mall, tandas di pasar raya, tandas di RNR, tandas di mana-mana termasuk tandas kapal terbang, baca dahulu doa sebelum masuk tandas. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dengan membaca bismillah itu, kita terhijab daripada pandangan jin dan syaitan yang boleh melihat aurat kita apabila kita berurusan dalam tandas. Kita membaca juga, kita meminta perlindungan daripada gangguan mana-mana jin syaitan yang berada di dalam tandas. Itu yang kedua. Ketiganya, tidak boleh membaca apa-apa zikir ketika dalam tandas. Okey. Apabila berwuduk disunnahkan, hukumnya sunat bukan wajib, disunnahkan membaca bismillah, maka bacalah bismillah ketika di luar tandas.
Kalau terlupa dah masuk tandas baru ni, tak payahlah keluar, tak apa, boleh baca dalam hati, jangan sebut dengan mulut. Alright. Seterusnya, bila nak ambil wuduk, ni yang alat tadi tu. Ini spray air yang boleh dibeli. Yang ini ni daripada kedai Mr. DIY. Daiso pun ada, Watson pun ada. Yang ini saiz 100 ml, yang ini saiz 50 ml. Alat ini sangat saya syorkan sebab ia sangat-sangat membantu kita mengambil wuduk di dalam kapal terbang tanpa seperti seolah-olah membasuh toilet kapal terbang tu, seolah-olah membasuh tandas kapal terbang tu. Bawa dari rumah kosong saja, masuk tandas, isi air. Okey, isi air daripada sinki tu. Okey, bila kita nak berwuduk, mula-mula basuh tangan kan? Basuh tangan tak apa dalam sinki. Kemudian apabila hendak kumur-kumur, boleh spray saja dalam mulut. Ada bunyi sikit. Okey, kemudian keluarkan. Spray dalam hidung, lepas tu keluarkan ya. Spray di muka, kemudian basuh. Spray di tangan. Okey, kemudian lap. Okay, jangan bimbang, air mustakmal tak ada, jangan bimbang. Dah explain tadi kan? Okey. Jadi kita spray sekadar yang perlu. Air pun di sini je, tak adalah jamban tu menjadi, tandas itu menjadi becak apa semua ya. Spray di sini. Okey, spray di tangan. Kemudiannya lalu bagi para muslimat. Bagi para muslimat yang memakai tudung, memang ada perbincangan di kalangan para sarjana Islam tentang hukum berwuduk. Tapi tak payah basuh rambut, sekadar menyapu di atas tudung. Memang ada. Okey, tapi perbincangan itu agak luas dan tak sesuai pula saya nak masukkan dalam video ni. Kalau nak, kena buat video asing pula. Sebab ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Yang kata boleh pula, ada beberapa syarat-syaratnya. Panjang pula nak cerita ya. Jadi di sini, bolehlah kita amalkan yang biasa dalam mazhab Syafi'i, spray dan hanya angkat anak tudung tu dan hanya di bahagian ubun-ubun kepala itu. Kemudian spray di kaki dan kita basuh kaki. Tentang kaki pun ada lagi satu lagi kemudahan dalam Islam, yang ini menyapu di atas khuf. Yang itu pun insya-Allah saya akan buat video berasingan pula. Dengan cara ini selesailah wuduk kita dan kita boleh solat. Apabila kita menggunakan alat spray ini, insya-Allah tandas tidaklah akan becak dengan air. Mana-mana air yang ada sikit, ambil paper towel. Dalam tandas kapal terbang selalunya ada tisu muka yang lembut sikit dan ada paper towel, tuala kertas yang kasar sikit. Ambil yang itu, lap bagi bersih. Lantai itu pun lap bagi bersih apa semua tu, buang, baru keluar. Keluar tandas, baca apa? Ghufranaka. Kemudian bacalah doa selepas wuduk apa semua dan boleh solat. Okey, demikianlah cara solat, cara ambil wuduk di dalam tandas kapal terbang. Mungkin boleh juga dalam tandas bas ekspres ke, tandas kereta api ke, di mana tandas itu kecil dan ianya tandas kering. It is a dry toilet, it is not a wet toilet yang kita boleh lempah-lempah air apa begitu ya. Jadi alat ini sangat saya syorkan, ia banyak membantu. Tapi terlupa lah macam mana kan? Okey. Selalu kalau nak pergi flight, kita bawa pasport. Pasport tak akan lupa kan? Jadi beli alat ni siap-siap. Jangan tunggu nak fly baru beli. Mesti lupa ataupun out of stock apa. Beli siap-siap, simpan di rumah, simpan bersama dengan pasport. Macam saya buat contoh ni. Tendeng, simpan kat rumah. Tak apa, biar kosong je. Jadi bila nak pergi flight, insya-Allah pasport memang tak akan lupa. Dan botol ni pun tidak akan kita lupa. Ya. Jadi ini yang saya nak kongsikan, yang moga-moga dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan mengambil wuduk ketika di dalam pesawat supaya dapat melaksanakan kewajipan solat dan berdua dapat juga menjaga kebersihan tandas di dalam kapal terbang. Moga-moga membantu insya-Allah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.